Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan sambung seterusnya pengajian kita yang ketiga pada pagi ini, iaitu pada membicarakan tentang kitab terjemahan kitab Al-Ibanah wal Ifadah, pada membicarakan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah bagi seorang perempuan. Yang memiliki kitab, kita boleh buka pada muka surat yang ke-13. Okey, yang ada kitab masuk muka surat yang ke-13. Bab yang kedua berkenaan tentang pertama dalam bab yang kedua ni, iaitu bab yang pertama, fasal yang pertama pada membicarakan tentang umur haid. Bab kedua ni ada lebih kurang 6 bab. Pertama umur haid, yang kedua tempoh haid, yang ketiga warna haid, yang keempat hukum cecair berwarna keruh dan kuning, yang kelima darah yang dilihat oleh perempuan hamil, serta yang keenam suci yang berada di celah-celah haid. Okey, suci yang ada di antara celah-celah haid. Baik. Kita masuk pada bab yang pertama pada membicarakan tentang umur haid. Umur haid. Bila bab umur haid ni, dia nak bagi tahu kepada kita tentang bilakah permulaan kemungkinan haid bagi seorang perempuan. Umur yang paling minima tu, umur dia berapa yang berkemungkinan dia kalau keluar darah tu boleh dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Baik. Pertama umur haid. Okey. Berkenaan umur haid ni, kalau nak lihat dalam kitab yang lebih besar, dia letak dobit di sini, iaitu dalam kitab Al-Mughni Muhtaj ataupun Nihaya Al-Muhtaj dan juga Tuhfatul Muhtaj. Itu di antara kitab-kitab yang besar lah. Okey. Pertama, umur haid. Sekurang-kurang umur boleh berlakunya haid kepada seorang perempuan. Ini sekurang-kurang umur. Yang ni umur yang paling minima. Bila seorang perempuan itu boleh dihukumkan sebagai perempuan yang berhaid kalau dia keluar darah. Sekurang-kurang umur boleh berlakunya haid kepada seorang perempuan apabila berumur 9 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah takribiyah, yakni lebih kurang. Jadi permulaan haid bagi seorang perempuan iaitu apabila umurnya 9 tahun qamariyah. Ini kena faham baik-baik. 9 tahun qamariyah dia tak sama dengan 9 tahun masihi. Kerana dia ada perbezaan yang sangat ketara. Ada perbezaan yang sangat ketara. Kerana biasanya kalau seorang perempuan dia sampai umur 9 tahun qamariyah, dia telah umurnya pada umur masihi itu lebih kurang 8 tahun 8 bulan 21 hari. 8 tahun 8 bulan 21 hari. Ini kerana apa? Kerana setiap setahun, kalau kita melihat dalam kalender Masihi dibandingkan dengan kalender setiap tahun kalender Hijriah dibandingkan dengan kalender Masihi itu, dia kurang 11 hari. 365 hari dan 354 hari. Okey. Kalau Masihi, masih yang kita pakai sekarang lah, dia 365 hari. Adapun kalau Hijriah ataupun Qamariyah, ini dia ada 354 hari. Makna dalam setahun dia ada perbezaan lebih kurang 11 hari. 11 hari. Jadi kalau 9 tahun Hijriah, dia bersamaan dengan 99 hari perbezaan dia dengan tahun Masihi. Jadi ketika seorang perempuan umurnya 9 tahun Hijriah, maknanya Masihi dia umur dia berapa? 8 tahun 8 bulan 21 hari berlebih kurang. Ini ketika ni. Okey, ketika ni. Baik. Jadi usia dia 8 tahun 8 bulan 21 hari. Kalau ikut Hijriah 9 tahun Hijriah, cukup 9 tahun. Ini perbezaan yang sangat ketara. Maknanya kalau umurnya 9 tahun ikut Masihi,
dalam tempoh Hijriah mana 9 tahun 3 bulan berapa hari lebih kurang gitu. 9 tahun 3 bulan 9 hari, 3 tahun 9 tahun 9 bulan 3 hari. Kalau dia 9 tahun Masihi, genap 9 tahun Masihi makna Hijriahnya 9 tahun 3 bulan 9 hari lebih kurang. Okey. Jadi apabila seorang perempuan, seorang perempuan dia keluar darah pada umurnya 9 tahun, 9 tahun yang Hijriah ni, 9 tahun Hijriah, 9 tahun Qamariyah, Takribiyah lebih kurang dipanggil. Apa Takribiyah? Bukan secara tepat, tapi dia ambil secara lebih kurang. Takribiyah bermaksud, maksud Takribiyah tu, dimaafkan darah yang keluar sebelum genap umur 9 tahun sekadar tempoh yang tidak cukup sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, iaitu tempoh yang kurang daripada 16 hari. Maksud takribiyah tu apa? Satu waktu yang mana di situ berhimpunnya tempoh sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid dan tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 16 hari. Kita ambil sekurang suci, sekurang haid. Haid paling sikit ada panggil kurang haid berapa hari? 24 jam, yakni sehari, bersamaan dengan 24 jam sehari. Sekurang-kurang suci ditambah dengan sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. Okey. Maka hasil dua keadaan ni, sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, ialah 16 hari. Ini yang dipanggil takribiyah. Maknanya apa? Budak umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, maka dalam tempoh tersebut dipanggil darah haid. Okey, darah haid. Mana bukan cukup 9 tahun. Mana sebelum cukup 9 tahun 16 hari, maka dihukumkan sebagai perempuan yang keluar darah haid, kalau darah tu keluar pada hari tersebut. Tapi kalau makna lebih kemari lagi, ataupun kita kata 17 hari, 18 hari, 19 hari, itu tak termasuk sebagai perempuan yang haid. Okey, ini makna permulaan haid bagi perempuan, iaitu ketika umurnya 9 tahun takribiyah, yakni 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Okay. Dalam kitab ni dia bagi contoh. Tisu. Malah. Tak tisu. Kita lihat contoh. Dia kata dalam kitab ni, pada 2 Syawal, okey, 2 Syawal keluar darah, mana ada darah. 2 Syawal keluar darah. Kemudian bermula daripada 3 sampai 17 Syawal. Okey, 3 sampai 17 Syawal tak keluar darah. Tak keluar darah. Kemudian pada 18, yakni 18 Syawal. Okey, 18 Syawal cukup umur 9 tahun. Cukup umur 9 tahun. Okey. Budak perempuan ni, dia keluar darah pada 2 Syawal. 2 Syawal keluar darah cukup 24 jam. Sehari semalam. Kemudian 3 sampai 17 tak keluar darah. Okey, tak keluar darah. Kemudian 18 Syawal ni dia cukup umur 9 tahun. Dia cukup umur 9 tahun. Jadi 2 Syawal ni sampai kepada 18, tempohnya ada 16 hari. 16 hari. Maknanya 16 hari sebelum cukup umur dia keluar darah, iaitu pada hari yang pertama. Maka hari ni yang cukup darah ni dipanggil darah haid. Yang ni dihukum sebagai suci ketika ni, dihukum haid jugalah. Kerana dia apa? Dia sebagai nakak dia sebenarnya cukup umur dia panggil. Ni sampai cukup umur dia. Ni dihukum suci.
Okey. Di darah ni darah haid lah. Diukur sebagai darah haid. Darah haidnya sehari semalam ketika ni. Okey, yang ni semua diukur sebagai suci. Ukur sebagai suci. Ni mana haid? Kenapa haid? Sebab darah ni keluar pada ketika 16 hari sebelum cukup umur 9 tahun. Okey. Ni hari yang pertama daripada 16. Kalau dia keluar tengah ni pun tak ada masalah lah. Semua dihukumkan sebagai haid kalau cukup syarat-syarat haid. Okey. Adapun jika cukup sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid iaitu 16 hari atau lebih, maka darah yang datang itu dinamakan darah istihadah. Bila darah tu keluar pada hari yang memang cukup, memang cukup untuk sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid, maka ketika itu waktu tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Yakni dia keluar sebelum daripada ni. Okay. Dia keluar sebelum daripada ni. Dia sebenarnya kiraan ni kalau kita lihat dia 15 hari je. 15 hari. Sebab kalau 15 hari mana hari yang tak cukup tempoh sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. 15 hari tak cukup sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid. Tapi kalau darah tu keluar pada waktu yang memang cukup sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid, yakni 16 hari, maka tak boleh lah. Mana dihukumkan sebagai darah istihadah. Kalau darah tu keluar pada waktu yang tak cukup untuk suci dan tak cukup untuk sekurang-kurang suci dan tak cukup sekurang-kurang haid. Mana tak cukup 16 hari, maka darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Maknanya apa? Nak faham? 15 hari sebelum cukup 9 tahun, itulah hari yang kemungkinan haid. Cuba kita ambil contoh. 2 kan? 2 pergi 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 15 hari. Masuk hari yang ke-18 tu dia masuk hari cukup umur dia. Mana tempoh dia? 15 hari. 15 hari. Kalau cukup tempoh di antara suci dan sekurang-kurang suci dan juga sekurang-kurang haid tu, cukup hari tu keluar darah, maka dihukum sebagai darah istihadah. Contohnya kat sini dia keluar darah pada 1 Syawal. Sehari je ke depan. Okey, Syawal keluar darah. 1 Syawal keluar darah. Kemudian 3 sampai 17 Syawal. Okey, tak keluar lah. Tak keluar darah. Kemudian pada 18 Syawal. Pada 18 Syawal cukup umur. Okey, cukup umur. Okey. Jadi kalau darahnya keluar pada 1 Syawal, jadi 1 Syawal ni keluar darah, waktu di antara 1 sampai kepada 18 ni, 1 sampai kepada 18 dia memiliki tempoh yang ketika itu cukup untuk berlakunya sekurang-kurang suci dan juga untuk berlakunya sekurang-kurang haid, iaitu 16 hari. Maka 1 Syawal ni hukum dia bukan darah haid. Dia panggil darah istihadah. Yang ini semua dihukumkan suci. Ini pun dihukumkan sebagai suci. Okey, dihukum sebagai suci. Kenapa? Kerana darah ni keluar pada waktu yang memang cukup untuk berlaku sekurang-kurang haid dan untuk berlaku sekurang-kurang suci. Tapi kalau darah tu keluar pada waktu yang memang tak cukup sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid, maka darah tu jadi darah haid. Okey, contohnya. Okey, contoh kita buat contoh yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, contoh 20 ni
cukup umur. Cukup umur 9 tahun. 20 hari bulan cukup umur 9 tahun. Okey. Jadi kalau ada darah yang keluar pada 19, pada 18, pada 17, 16, 15, 14, 12, 13, 11, 10, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau ada darah yang keluar daripada 5 sampai 19, maka keseluruhan darah ni dipanggil darah haid. Darah haid. Dia panggil darah haid. Tapi kalau darah tu keluar pada 4, 3, 2, 1 dan ke belakang, semua dipanggil darah istihadah. Kenapa? Kerana darah ni keluar pada waktu yang tak berkemungkinan cukup untuk berlaku sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Tu dia. Nampak tak? Okey. Kenapa? Kerana waktu ni dia tak cukup untuk berlaku sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Tu je dobit dia ingat. Jadi kalau darah terkeluar pada waktu yang tak berkemungkinan untuk cukup berlakunya sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, maka darah tu dihukum sebagai darah haid sebelum masuk umur 9 tahun. Adapun atas 9 tahun, tu tak ambil dobit daya ni. Ini dipanggil takribiyah. Ini dipanggil takribiyah. Jadi kalau ada orang perempuan yang keluar darahnya kurang daripada ataupun lebih daripada 16 hari, maka yang ke bawah tu tak dihukumkan sebagai darah haid. Dia panggil darah istihadah. Okey, dia panggil darah istihadah. Baik. Dia kata sebagai penjelasan kepada masalah ini, kami bawakan beberapa contoh. Ini dipanggil kemungkinan haid bagi perempuan yang mubtadi, yang baru keluar darah. Ini dipanggil kemungkinan dia, iaitu apabila darah tu keluar pada 15 hari sebelum cukup umur 9 tahun. Dia kena kira, dia lahir pukul apa tu kena tengok lah. Ketika 9 tahun lahirnya asar. Jadi asar pada hari yang ke-20 tu baru cukup umur dia 9 tahun. Apa tu kena kira ke belakang. Berapa hari? 15 hari. Okey, barulah dihukumkan sebagai darah haid. Kalau lebih daripada ni, tak haid. Itu dipanggil istihadah. Dia panggil istihadah. Okey. Sebagai penjelasan kepada masalah ni, dia kata kami bawakan beberapa contoh. Contoh yang pertama, jika seorang perempuan melihat darah ketika 10 hari akan genap 9 tahun Qamariyah, adakah dia darah haid? 10 hari sebelum cukup tempohnya 9 tahun. Darah haid ke bukan? Darah haid. Maknanya apa? 10 hari sebelum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contohnya gitu. Okey. Ni 10 hari dia kata 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ni kita ambil kadar kiraan hari. Adapun kalau kira kadar kiraan waktu tu kena tengok. Contohnya kalau hari yang ke-10 dia keluar darah pukul apa? Dia keluar darah pukul 4. Kena tengok. Pukul 4, nak dapat 1 hari kena tunggu 4 11 hari bulan pula. Tu kena kira lah tu. Dia kena kira. Mana dia kena buat anggaran. Dia kena buat anggaran dia gitu. Okey. Jadi jawapannya apa? Ya. Dianggap sebagai haid apabila cukup syarat-syarat haid lah. Apa syarat-syarat haid? Sekurang-kurangnya mesti keluar darah 24 jam. Kalau darah keluar tapi tak cukup 24 jam pun tak dianggap sebagai perempuan haid. Okey. Dianggap haid apabila cukup syarat-syarat haid dan tidak mengapa keluarnya sebelum genap umur 9 tahun. Kerana yang dikehendaki dengan 9 tahun ialah takribiyah, bukan tahdidiyah, iaitu bukan kiraan tetap. Jangan kita kata belum 9 tahun lagi. Tapi keluarnya bila? Lagi 10 hari nak cukup 9 tahun. Tu kira haid dah tu. Kenapa? Dia takrib dah. Dia panggil yang berdekatan. Lebih kurang dekat 9 tahun. Tapi kena ingatlah 9 tahun ni 9 tahun Hijriah. Sebab tu kena tanda 9 tahun Hijriah. Okey. Kalau kita kata masih, masih tu bila? Kalau katakan masih dari apa? 8 tahun. Bila pula? 8 tahun 8 bulan 21 hari.
Mana kemungkinan dia keluar darah tu bila? 8 tahun, 8 bulan, 5 hari lah. 5 hari lah. Kenapa? Sekurang-kurangnya mesti 16 hari ke belakang. Mana sekurang-kurangnya pada 8 tahun, 8 bulan, 5 hari. Okey, kalau darah mula keluar pada 8 tahun, 8 bulan, 5 hari masih, maka darah tu dipanggil darah kemungkinan bagi haid. 8 bulan, 8 bulan apa? 8 tahun, 8 bulan, 6 hari, 8 tahun, 8 bulan, 7 hari, sampai kepada 8 tahun, 8 bulan, 20 hari. Itu dipanggil tempoh takribiyah. Ini maknanya kalau kita lihat anak kita umur 8 tahun, masih itu 8 tahun 8 bulan, 8 tahun 9 bulan lah umpama contoh, dia keluar darah. Itu dia kemungkinan haid dah tu. Kemungkinan haid dah tu. Jangan kita kata tak cukup 9 tahun lagi ni. Itu 9 tahun Hijriah. Tapi Masihi sebenarnya cukup dah. Kalau ikut Masihi cukup dah. Bila keluar 8 tahun 8 bulan, 5 hari tu kalau keluar darah dah tempoh tu, maknanya nak cukup dah. Mana nak masuk cukup tempoh haid dia. Okey, tapi kalau keluarnya pada 7 tahun, keluarnya pada usia 6 tahun, ini bukan haid. Walaupun cukup 24 jam sekalipun, yang ni tak dihukumkan sebagai haid. Okey. Oleh itu dimaafkan darah yang keluar dalam tempoh yang tidak cukup sekurang-kurang haid dan suci, maka 10 hari sebelum cukup 9 tahun itu tidak cukup masa sekurang-kurang haid dan suci. Kerana apa? Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam dan sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Jadi bila campur dua tu 16 hari itu sepatutnya. Tapi kalau darah tu keluar sebelum daripada darah ni keluar pada waktu ni, maka dimaafkan. Dimaafkan maksudnya dikira sebagai darah kemungkinan untuk berlaku haid. Okey. Contoh dia bagi darah keluar pada 1 Rejab. Keluar darah pada 1 Rejab. Kemudian 2 sampai 10 Rejab dia berhenti. 11 Rejab tu cukup umur dia 9 tahun. 11 Rejab cukup umur dia 9 tahun. Jadi keluar darah ketika berbaki 10 hari akan genap 9 tahun, hukumnya haid. Hukumnya dikira sebagai haid. Kemudian 2 sampai 10 tu dihukum sebagai suci lah. Dikira sebagai suci. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, soalan yang kedua, harap boleh faham. Kalau tak faham nanti boleh tanya dalam soalan, tak ada masalah. Soalan yang kedua, dia melihat darah ketika sebulan sebelum genap 9 tahun. Sebulan sebelum genap 9 tahun. Sebulan sebelum genap 9 tahun. Maknanya 8 tahun 11 bulan. 8 tahun 11 bulan. Dia melihat darah keluar selama 5 hari secara berterusan. Haid ke bukan? Bukan haid. Dah boleh tu. Bukan haid. Kenapa? Sebulan. Sebulan mana memang melebihi daripada waktu yang mencukupi untuk berlaku haid dengan berlaku sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Maka jawapannya bukan haid. Bukan haid. Kerana apa? Kerana darah datang tu sebelum umur haid, dan umur haid itu ialah 9 tahun qamariyah takribiyah. Maka jelaslah ia darah istihadah dan ia merupakan darah fasad. Maka tak boleh dianggap sebagai darah haid. Okey, tak boleh dianggap sebagai darah haid. Contohnya dia bagi 1 hingga 5 Jamadil Akhir. 1 sampai 5 Jamadil Akhir. Kita lihat contoh 1 sampai 5 Jamadil Akhir. Ni keluar darah. Keluar darah daripada 1 sampai 5 Jamadil Akhir. Kemudian daripada 6 sampai 30 Jamadil Akhir tak keluar darah. Tak keluar darah. Okey. Kemudian pada 1 Rejab. 1 Rejab umurnya genap 9 tahun. Pada 1 Rejab genap 9 tahun. Okey. Jadi darahnya keluar ni sebulan sebelum daripada masuk umurnya 9 tahun. Dia keluar lebih awal. Okey. Jadi darah ni dia tak dihukumkan sebagai darah haid.
Dihukumkan sebagai darah istihadah ataupun darah fasad. Darah fasad. Sini semuanya hukumnya sebagai suci. Ini hukum suci lah sebab tak keluar darah. Okey, dia beza dengan ni. Dia kena 15 hari sebelum daripada sampai umur 9 tahun. Keluar darah, maka dalam tempoh ni dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Kalau bawah daripada ni, mana dia tak dihukumkan sebagai perempuan haid, tapi dihukumkan sebagai perempuan istihadah. Okey, baik. Kemudian peringatan. Sebagai tanbih, tiada batasan maksimum bagi penamat haid. Maksudnya apa? Tidak ada batas umur bagi perempuan untuk berhenti daripada haid. Maksudnya haid boleh terjadi selama mana perempuan itu masih hidup. Dan nama perempuan kan Allah Ta'ala jadikan haid itu sebagai satu darah tabi'i. Maknanya tidak ada satu ketetapan. Walaupun ada sebagian ulama dia meletakkan letakkan usia itu berapa, tapi secara umumnya pendapat yang kita berpegang bahawa tidak ada batasan maksimum bagi perempuan yang kedatangan haid. Okey, haid boleh terjadi selama mana perempuan tu masih hidup. Walaupun umur dia 80 ke 90 ke, selama mana dia masih hidup, kalau keluar darah, maka darah tu dihukumkan sebagai darah haid sehingga cukup syarat-syarat haid. Okey. Namun kebiasaannya usia putus haid, iaitu usia menopause orang panggil. Biasanya berapa perempuan yang putus haid? Adalah ketika umurnya 62 tahun, iaitu 60 tahun ke atas. Biasanya kebanyakan perempuan ketika usianya 62 tahun. Ini kita boleh lihat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia menyatakan tentang perkara ni. Tapi dasarnya apabila ada seorang perempuan yang apabila dia melebihi umur 60 tahun lebih ke atas, anda kata sampai umur 80. Ketika umur 80, dia dapati dia keluar darah. Bila darahnya itu mencukupi syarat-syarat haid, iaitu 24 jam sekurang-kurang haid, dan tak melebihi 15 hari 15 malam, maka darah itu dipanggil sebagai darah haid. Walaupun usianya itu sudah melampaui satu masa yang telah ditetapkan, iaitu masa menopause, iaitu 62 tahun. Okey. Jadi maknanya tidak ada batasan maksimum bagi perempuan yang putus haid. Okey. Kita habis sampai situ dulu. Kemudian besok insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah ni pada membicarakan tentang tanda-tanda baligh. Okey, tanda-tanda baligh, kemudian nanti masuk kepada tempoh haid dan sampailah kepada bab yang membicarakan tentang haid. Kemudian siapa yang nak nak booking kitab ataupun nak tepah kitab ni sebagai rujukan, boleh lihat di, kita ada berikan nombor telefon orang yang ada menjual kitab ni lah. Kerana saya tak jual kitab ni, saya pun beli daripada orang. Kita boleh berhubung dengan dia, insya-Allah dia boleh tolong aturkan untuk hantar ke rumah. Dan harganya pun boleh bincang dengan dia lah, berapa harga tu, insya-Allah. Nombor tu boleh lihat dalam majlis taklim Fatimah Zahra tu, ada kita sertakan. Okey, jadi insya-Allah cukup dulu untuk hari ni kuliah kita. Kalau tidak ada apa-apa hal yang melintang dan tidak ada halangan apa-apa, malam esok kita akan pagi besoklah kita akan bertemu sekali lagi pada waktu yang sama, 9:30 sampai kepada 11 lebih sikit, untuk menyambung pembacaan kitab yang seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.